Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, baiklah, hari ini kita akan belajar tajuk reka bentuk makanan untuk murid-murid tingkatan 2. Okey, baiklah, kita lihat perkara yang pertama yang perlu diketahui untuk tajuk ini ialah kategori reka bentuk makanan. Okey, ada dua kategori reka bentuk makanan. Yang pertama ialah reka bentuk susunan hiasan makanan dalam pinggan atau bekas. Okey, kita lihat. Okey, bentuk-bentuk pinggan yang boleh digunakan untuk reka bentuk makanan ini. Okey, pertama, kalau dilihat, reka bentuk pinggan ada pelbagai jenis. Slide yang saya sediakan ini, ada pinggan yang berbentuk bulat, bujur, empat segi, ya, yang berwarna, yang tidak berwarna. Reka bentuk makanan digalakkan dihiaskan di dalam pinggan yang tiada mempunyai corak, kerana ianya akan menumpukan pandangan pengguna terhadap reka bentuk makanan tersebut. Jadi, elakkan menggunakan pinggan yang mempunyai hiasan di tepi-tepi pinggan atau di permukaan pinggan. Yang kedua ialah bekas makanan. Bekas makanan juga terdiri daripada pelbagai jenis, ya. Ada yang disediakan dalam bentuk bulat, empat segi, ya, tiga segi, dan ada juga yang telah dibahagi-bahagikan bahagian-bahagiannya untuk mengasingkan makanan. Yang ini sangat penting untuk menjaga tekstur dan hasil makanan tersebut. Baiklah, ini di antara bekas-bekas makanan yang boleh kamu gunakan untuk tajuk reka bentuk makanan dalam bekas makanan. Kategori yang kedua pula, sebelum itu kita lihat pula makanan dalam pinggan. Contoh di antara makanan dalam pinggan yang boleh dihiaskan, ya. Contoh-contoh banyak di pasaran, boleh lihat di restoran, di hotel, dan paling mudah kita boleh saja klik di laman-laman web, lihat image, ya, ada banyak contoh-contoh reka bentuk hiasan makanan dalam pinggan. Kedua, reka bentuk hiasan makanan dalam bekas atau bento. Kebiasaannya reka bentuk makanan dalam bekas atau bento ini disediakan untuk menarik perhatian kanak-kanak, ya, untuk makan makanan bekal ke sekolah. Jadi jika mereka melihat reka bentuk yang sangat menarik begitu rupa, maka kanak-kanak mesti suka makan makanan tersebut. Baiklah, kita lihat kategori yang kedua. Kategori yang kedua ialah hiasan pada makanan itu sendiri. Makanan itu sendiri maksudnya hanya dihias, direka, digubah atau diukir. Makanan tersebut itu menjadi sesuatu bentuk yang lebih menarik. Cuba kita lihat contoh. Sebiji apel, digubah, diukir, sehingga menjadi bentuk angsa, ya, bentuk bunga, telur yang dipotong sebegitu rupa, ya, sangat menarik. Dia akan menarik perhatian kanak-kanak untuk makan. Burger bertingkat-tingkat, berwarna-warni, jadi ia sangat menarik, ya. Donat, ya, kalau donat biasa kita lihat hanya dihias dengan gula pasir yang halus, tapi sekarang ni kita boleh lihat dihias dengan kekacang, dengan icing coklat yang pelbagai warna, ya. Jadi ia akan menarik perhatian pengguna. Mari kita lihat contoh-contoh reka bentuk makanan yang ada di pasaran. Yang pertama, kita lihat nasi. Contoh reka bentuk makanan nasi ini, disediakan ada yang dalam bentuk olah. Siapa tengok Frozen? Jika dibentukkan begitu, barulah kanak-kanak suka nikmati nasi ayam tersebut, kan? Ya, nasi yang berlapis-lapis, ya, disusun berlapis-lapis, ya. Jika dibuat pelbagai rupa bentuk seperti itu, ia akan menarik pelanggan
untuk menikmatinya, ya. Okey, kemudian kita lihat pula reka bentuk makanan jenis pastry dan juga roti. Ya, jika kita pergi ke kedai-kedai roti dan kek, ada pelbagai jenis rupa roti dan kek. Ya, padahal jenis bancuhan kek tersebut adalah sama saja, tetapi apabila direka dengan sebegitu rupa, maka ia sangat menarik. Okey, seterusnya kita lihat makanan laut pula. Okey, makanan laut pula ianya juga dihidangkan, dibentukkan, diletakkan sebegitu rupa untuk menarik minat. Ada kamu lihat elemen-elemen warna, okey, garisan, rupa, ya, juga diletakkan. Ini sangat sentiasa digunakan elemen dan prinsip ini. Okey, reka bentuk bagi daging pula. Okey, selama ini kita kalau lihat di restoran yang di gerai biasa, diletakkan dihiris begitu saja, digoreng, dijadikan sebagai sambal ke gulai daging ke, dipotong, dihiris nipis saja. Tapi sekarang ni telah dihias, dibentukkan seperti ini, maka ianya lebih menarik. Okey, kek. Jika dilihat ini adalah industri yang paling menarik, paling berkembang pesat sekarang. Ada yang buat daripada rumah ke rumah, di rumah saja, homemade. Ya, rupa bentuknya sangat menarik. Kalau bentuk bunga, icing bunga itu sangat menjadi seperti bunga yang sebenarnya. Okey, ada yang boleh buat bentuk beg. Okey, bentuk buah, ya, buah nangka kita boleh lihat memang real macam buah nangka. Inilah desain yang terkini yang digunakan oleh mereka bentuk makanan. Ya. Okey, untuk kategori kepada reka bentuk makanan itu sendiri, ini yang saya cakap tadi mengenai buah. Okey, contohnya sebiji buah apple boleh dipotong, diukir, dibentukkan kepada bentuk rama-rama, bentuk burung, bentuk angsa, ya, apa saja bentuk yang diminati ramai. Ya, biasanya ianya untuk menarik minat, tetapi ukiran ini perlu dibuat berhati-hati kerana ianya menggunakan pisau yang tertentu. Okey, ini juga di antara contoh reka bentuk buah, ya, pada makanan itu sendiri, dan biasanya reka bentuk ini dijadikan sebagai satu tarikan di meja hidangan. Ya, kalau di hotel diletakkan satu sudut untuk menarik perhatian pengguna untuk menikmati juadah tersebut. Ya. Kalau di majlis-majlis perkahwinan diletakkan di meja pengantin. Okey. Baiklah. Jika kamu telah faham dengan penerangan saya, cuba berikan 2 contoh gambar reka bentuk makanan dalam pinggan atau bekas makanan yang ada di pasaran. Kamu boleh dapatkan gambar-gambar ini dari majalah, daripada laman-laman web, okey, ataupun daripada buku-buku, ya, buku-buku rujukan. Sila tampalkan gambar-gambar tersebut di dalam buku latihan anda. Okey, baiklah. Yang kedua, okey, tuliskan definisi reka bentuk makanan. Okey, baiklah. Perkara seterusnya untuk melepasi TP3, okey, kita perlu anda perlu melakar satu reka bentuk makanan. Biasanya lakaran ini perlu kamu hasilkan sebanyak 3 jenis lakaran. 3 lakaran reka bentuk makanan, walaupun tajuknya mungkin satu, iaitu kek, tetapi perlu lakar 3 jenis lakaran kek tersebut. Labelkan, okey, kemudian pastikan tulis elemen dan prinsipnya, kemudian warnakan, dan rendering jangan lupa. Untuk tajuk ini ianya perlu dibuat dengan lakaran 3 dimensi. Okey,
Setelah melakar, ya, maka bolehlah bolehlah diberikan projek yang pertama. Okey, itu contoh untuk melepasi TP3, tapi ada di antara rakan-rakan guru yang beri contoh bahan, ya, senarai bahan, gambar bahan seperti yang saya tunjukkan dalam slide ini. Saya letakkan beberapa contoh bahan di mana ia akan menyuntik, ya, idea kreatif murid-murid untuk berfikir, okey, bagaimana hendak mereka bentuk makanan jenis ini. Okey, tetapi tidak terhad sebenarnya, anda boleh mereka apa saja bentuk makanan yang anda sukai. Okey, contohnya jika anda diberi kepingan roti, cili, ya, kemudian ada tuna, ada salad, ada tomato, apakah agaknya yang anda boleh reka daripada bahan-bahan ini? Okey, cuba lihat contoh yang saya sediakan. Okey, yang pertama, okey, ini ialah lakaran, ya, peserta khusus saya. Setelah diberi bahan-bahan tersebut tadi, maka beliau telah mereka bentuk makanan bentuk beluncas, ya, sandwich beluncas. Okey, jadi telah dilakarkan dalam bentuk 3 dimensi dan telah dilabelkan dan juga telah dituliskan elemen dan juga prinsipnya. Okey, cuma tidak diwarnakan. Okey, dan ianya sangat menarik, ya. Setelah dibuat lakaran, maka bolehlah analisis lakaran tersebut, okey, dari segi prinsip dan juga elemen. Jika ada, kita hanya tikkan ya atau tidak, kemudian kita bolehlah kita justifikasikan sedikit, ya, jika ada dari segi justifikasi tersebut. Okey, jadi inilah hasilnya yang telah dibuat oleh peserta tersebut. Okey, contoh sandwich beluncas. Menarik tak? Okey, sandwich yang sangat menarik, ya, perhatian. Okey, baiklah. Jika anda diberi bahan seperti ini pula, agaknya apa yang anda boleh buat? Okey, buah-buahan. Boleh pilih buah yang mana, kemudian peralatan disediakan. Okey, untuk melepasi TP, iaitu tahap penguasaan, okey, ada banyak lagi tajuk-tajuk kecil. Jadi cikgu akan sambung pada minggu hadapan. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye.